Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Colin Lawrence Quera, akan melawat dua banglo di Country Heights, Selangor yang dibeli pada 2017 dengan RM5.9 juta melalui dana Yayasan Akal Budi YAB sebagai sebahagian daripada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ketika perbicaraan pagi tadi, Peguam Bela Hisham T. Potek menjemput hakim untuk melakukan pemeriksaan di banglo itu, memandangkan kedua-dua hartanah berkenaan adalah subjek salah satu daripada 27 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Zahid. Banyak yang diperkatakan mengenai banglo itu. Mungkin kita menjemput Yang Arif untuk mengadakan lawatan tapak kedua-dua banglo itu dan Yayasan Al-Falah, kata Hisham. Bagaimanapun, Datuk Raja Rozela Raja Toran yang mengetuai pihak pendakwaan berhujah terhadap lawatan itu berkata ia tidak perlu kerana gambar kedua hartanah berkenaan boleh dikemukakan di mahkamah. Tetapi untuk kami benar-benar melakukan lawatan, ia bukan tentang apa-apa pengubahsuaian berlaku pembelian. Saya rasa saya akan menolak pelawaan untuk melawat lot banglo itu. Ia tidak perlu, katanya menurut laporan Malay Mail. Tetapi Hisham tetap berkeras. Adalah penting bagi Yang Arif untuk melawat tapak tersebut kerana isu-isu telah dibangkitkan mengenai perkara ini dan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Yang Arif mengenai status semasa kedua-dua bahagian tanah berkenaan, maka Yang Arif akan dapat menggambarkan di mana surau, lokasi, jarak kedua-dua lot banglo ke masjid, katanya. Raja Rozela kemudian mencadangkan supaya lawatan tapak itu diatur untuk tarikh yang tidak bercanggah dengan perbicaraan di mahkamah jika hakim percaya ia perlu dilakukan. Quera bersetuju. Saya fikir demi kepentingan keadilan, saya fikir saya akan bersetuju dengan permintaan untuk lawat tapak, tetapi kita sentiasa boleh menetapkannya untuk masa yang lain. Kita boleh mengatur tarikhnya kemudian, katanya. Ketika pemeriksaan balas hari ini, Zahid diminta menerangkan dua hartanah Country Heights yang dibeli dengan wang YAB dan berkata ia berada jauh daripada rumahnya sendiri yang terletak di kawasan kejiranan yang sama. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu berkata kedua-duanya bersebelahan dengan atau dalam jarak berjalan kaki dari Surau An-Nur di Country Heights yang disifatkannya sebagai pusat Islam di kawasan kejiranan itu. Beliau terlebih dahulu mencadangkan pemeriksaan tapak kedua-dua hartanah oleh mahkamah supaya mereka boleh membuat penilaian pribadi di lokasi dalam perbicaraan semalam. Saya meminta mahkamah melawat rumah-rumah itu, sama ada kediaman atau pusat ma'ad tahfiz, kata Presiden UMNO itu semalam. Sebelum ini Zahid berkata dua lot tanah yang mempunyai rumah atau dua banglo yang sudah dibina di atasnya dibeli bagi tujuan mendirikan pusat pengajian Al-Quran untuk pesara dan pelajar tahfiz yang ingin belajar dan menghafaz Al-Quran. Pada 24 Januari lalu, Presiden UMNO itu diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi untuk menjawab semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Hakim Quera memerintahkan Zahid membela diri atas pertuduhan tersebut setelah mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO itu. Bagi 12 pertuduhan pecah amanah, Zahid didakwa menggunakan dana YAB untuk membuat 6 pembayaran kad kredit milik persendirian, polisi insurans kenderaan dan lesen motor persendirian, kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM. Bagi 8 pertuduhan rasuah, dia didakwa menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro Kenny IT Consultant and Services, Data Sonic Group Berhad dan Profound Radiance Sendirian Berhad sebagai dorongan untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu membantu syarikat berkenaan mendapatkan projek MyEG. Presiden UMNO itu juga berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram
dengan membabitkan diri dalam transaksi secara langsung, membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara 29 Mac 2016 dan 11 April 2018.